Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Kita telah sampai ke muka surat 94. Secara ringkas dapatlah disimpulkan bahawa hujah kepada perbezaan pendapat ulama dalam masalah ini ialah adanya beberapa hadis yang bertentangan antara satu sama lain. Hadis-hadis itu ialah hadis 7 di dalam Jami' At-Tirmidzi yang sedang kita bincangkan sekarang, yaitu hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan juga hadis-hadis yang diisyaratkan oleh Tirmidzi dengan katanya berhubung dengan bab ini. Ada juga riwayat daripada Abdullah bin Al-Harith bin Jaz'in Az-Zubaydi, Ma'qil bin Abil Haytham, Abu Umamah, Abu Hurairah, dan Sahal bin Hunayf. Hadis Abu Ayyub disepakati para ulama hadis sebagai hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Hadis-hadis ini menjadi pegangan golongan satu yang tersebut tadi. Mereka beristidlal dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat umum di dalamnya. Ia merangkumi perbuatan menghadap kiblat dan membelakanginya secara umum dan mutlak, tidak kira sama ada di tanah lapang dan kawasan terbuka atau di dalam bangunan dan tandas. Ini golongan yang pertama. Jadi sebenarnya seringkali berlaku perbezaan pendapat ulama kerana berbezanya hadis-hadis. Itu selalu berlaku. Kalau kita baca contohnya kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, itu adalah kitab yang mula-mula kita akan dapati dia dedahkan secara ringkas, tetapi padat. Setiap bab dikemukakan punca khilaf di kalangan ulama. Biasanya dia akan sebut kerana ada beberapa hadis yang berbeza-beza dari segi petunjuk dan maknanya itu. Kerana itulah ada khilaf di kalangan ulama dalam sesuatu masalah itu. Dalam masalah kita sekarang, masalahnya iaitu menghadap kiblat dan membelakanginya ketika membuang air. Adakah diharuskan atau tidak? Atau diharuskan dalam keadaan-keadaan tertentu? Itu memang ada khilaf di kalangan ulama. Di sana ada beberapa hadis sebenarnya yang menjadi pegangan pada masing-masing golongan itu. Misalnya golongan yang mengatakan haram, terlarang secara mutlak menghadap kiblat atau membelakanginya, dia pegang dengan hadis ketujuh dalam Jami' Tirmidzi ini. Hadis yang ketujuh iaitu hadis yang sedang kita bincangkan sekarang. Kita boleh tengok pada muka surat 85. Itulah maksudnya hadis yang ketujuh, iaitu hadis yang pertama dalam nota 5 ini. Nota 5 ini hadis yang pertama, itu hadis yang ketujuh. Inilah yang menjadi pegangan mereka. Hadis ini zahirnya menunjukkan larangan Nabi SAW daripada menghadap dan membelakangi kiblat, kedua-duanya sekali secara mutlak, tidak kira sama ada di tempat terbuka ataupun di tempat tertutup seperti tandas dan lain-lain. Tak kira, semuanya terlarang. Dan larangan itu bagi mereka larangan yang memberi arti tahrim, haram. Inilah golongan yang pertama.
Selain daripada hadis ini yang dipegang oleh golongan ini, mereka juga berpegang dengan, kalau kita tengok muka surat 83, baris yang kelima, baris yang keempat, baris yang keempat teks asal itu. Qala Abu Isa wa fil bab an Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz'in Az-Zubaydi wa Ma'qil ibn Abi al-Haytham wa yuqalu Ma'qil ibn Abi Ma'qil wa Abi Umamah, dan seterusnya sampai kepada Sahal bin Hunayf. Itu Imam Tirmizi mengisyaratkan kepada beberapa orang sahabat yang juga turut meriwayatkan hadis yang mengandungi arti yang sama dengan hadis yang ketujuh ini. Dan ini hadis-hadis ini menjadi pegangan golongan yang pertama. Maksud golongan yang pertama dapat dilihat pada muka surat 83. Sebab benda ni kita sudah bincang dah secara terperinci sebelum ni. Sekarang ni kita cuba nak ringkaskan. Maksud golongan yang pertama pada muka surat 89. Cuba tengok. Nombor 1. Nombor 1, menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak, tidak diharuskan, yakni haram. Sama ada di tanah lapang, kawasan terbuka, di dalam bangunan atau binaan khusus. Itu golongan yang pertama yang dimaksudkan. Pegangan mereka ialah hadis yang ketujuh tadi, selain daripada hadis fil bab, yakni hadis yang diisyaratkan oleh Imam Tirmizi dengan katanya wa fil bab an fulan tadi, sahabat yang disebutkan itu. Akhirnya Sahal bin Hunayf. Ini hadis-hadis yang menjadi pegangan golongan yang pertama. Golongan yang pertama ni kalau kita perhatikan sekali lagi, sebagai ulang kaji, kalau di kalangan sahabat ramai lah. Antaranya ialah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Hurairah, Ibn Mas'ud, Suraqah bin Malik. Kemudian di kalangan tabi'in, ni orangnya. Kemudian di kalangan imam-imam mujtahidin seperti yang disebut di bawah nombor 1. Rujukannya ialah hadis yang ketujuh dalam Tirmizi. Kita kembali semula ke muka surat 94 tadi. Hadis Abu Ayyub disepakati para ulama hadis sebagai hadis yang paling sahih dalam masalah ni. Dalam masalah ni tak kiralah yang bersetuju ke dengan golongan yang pertama tu atau tidak, tapi semuanya menerima bahawa hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Semua terima. Daripada situ kita faham para ulama mujtahidin ini dia tidak semata-mata mentarjihkan sesuatu hadis kerana kedudukannya yang paling sahih. Tidak begitu. Tidak semuanya, tidak begitu. Golongan pertama tadi memanglah dia pakai kaedah tadi, hadis yang paling sahih. Jadi itu yang diutamakan. Wajah, orang kata wajah atau sebab diterjihkan pendapat tadi sebab hadis paling kuat. Tetapi golongan yang kedua sampai ke 10 kan kita telah bilang dah sebelum ni, mereka tu tentu ada pegangannya juga. Tapi kita kena maklum pegangan itu pegangan mereka itu tidak lebih sahih daripada hadis ini. Namun begitu mereka tetap mengutamakan hadis-hadis yang kurang sahih itu atas alasan-alasan yang tersebut. Kali ini golongan yang pertama menterjihkan hadis Abu Ayyub atas dasar dia paling sahih. Pada kali yang lain pula tidak begitu, tidak semestinya setiap masalah dia pegang dengan hadis yang paling sahih. Bukan. Ada ketikanya mereka jadi seperti golongan 2, 3, 4, 5 sampai 10 dalam bab. Mereka tidak utamakan yang paling sahih. Begitulah keadaan ulama mujtahidin. Jangan kita ingat
satu-satu mazhab ni dia mesti, kalau sebab keutamaan dia tu ialah hadis yang paling sahih, setiap tempat, setiap masalah begitu. Tidak. Kalau orang anggap begitu, silap. Jadi lebih kurang sama, lebih kurang sebenarnya imam-imam mujtahidin. Tidak kata lebihnya mazhab ini sebab dia mesti mengutamakan hadis yang paling sahih. Tidak begitu. Cuma adalah setengah-setengah mazhab tu dia lebih mengutamakan itu. Nak kata dalam setiap masalah dia mengutamakan hadis yang paling sahih, tidak. B. Hadis Ibnu Umar, yaitu hadis 9, hadis nombor 9 di dalam Jami' Tirmizi yang kita tak bertemu lagi. Kita akan baca nanti. Itu hadis 9 dalam Jami' Tirmizi. Cuba kita tengok hadis nombor 9. Ada dalam nota ni juga, muka surat 100. Itulah hadis Ibnu Umar yang dimaksudkan. Hadis ni kandungan dia macam lain pula. Zahirnya bercanggah dengan hadis nombor 7. Dan inilah yang menjadi pegangan kepada setengah-setengah kalangan imam mujtahid. Dia terjihkan itu. Walaupun yang ni nak kira dari segi kekuatannya, ketinggian, kedudukan hadis tu tak sampai ke taraf hadis nombor 7 tadi. Tapi adalah sebab-sebabnya, sebab-sebab lain kenapa mereka menterjihkan hadis ini. Itu nanti kita akan bincang. Ada sebab-sebab lain. Jadi tidak satu saja sebab untuk menterjihkan sesuatu hadis ataupun menerima sesuatu pendapat. Tidak satu saja, iaitu hadis itu paling sahih. Bukan begitu. Banyak sebab. Inilah hadis Ibnu Umar yang dimaksudkan. Kita baca terjemahannya saja. Ibnu Umar kata, pada suatu hari saya telah naik ke atas rumah Hafsah, yakni bumbung rumah Hafsah. Lalu saya melihat Nabi SAW sedang membuang air dalam keadaan menghadap ke arah Syam dan membelakangi Kaabah. Menghadap ke arah Syam dan membelakangi Kaabah. Bila kata menghadap ke arah Syam, menghadap kepada kiblat yang lama. Sebab itu arahnya Syam. Dengan sendirinya dia akan membelakangi Kaabah. Sebab yang itu kedudukannya di utara, yang Kaabah di selatan, nisbah kepada penduduk Madinah. Jadi dalam hadis ini sudah ada membelakangi Kaabah dan menghadap kiblat, iaitu Kaabah yang lama ada juga. Jadi inilah alasan golongan yang mengatakan boleh, tidak haram menghadap atau membelakangi kiblat ketika membuang air. Ia dijadikan dalil oleh golongan dua untuk keharusan menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak. Secara mutlak itu maksudnya sama ada di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Semua tempat boleh. Golongan tiga untuk keharusan di dalam bangunan dan binaan khusus sahaja. Golongan tiga pun pegang dengan hadis ni. Nak tahu golongan dua, golongan tiga, tengok tempat tadi lah, iaitu pada muka surat 89. Golongan dua, siapa yang dimasukkan dengan golongan dua? Golongan tiga, siapa yang dimasukkan dengan golongan tiga? Tengok situ. Hadis yang mereka pegang ialah hadis nombor 9 dalam Jami' Tirmizi. Golongan 4 untuk keharusan membelakangi kiblat secara mutlak. Golongan 5 untuk keharusan membelakangi kiblat sahaja kalau di dalam tempat khusus yang berdinding seperti tandas atau di dalam bangunan. Golongan 8, 9 dan 10 untuk hukum makruh tanzihi atau tahrimi dan isaah membelakangi kiblat sahaja. Itu banyak golongan tu yang pegang dengan hadis ni. Cuba perhati golongan kedua apa?
Golongan ketiga apa? Golongan keempat, golongan kelima, golongan ke-8, 9, 10, semua dia pegang dengan ini. Nak tahu golongan yang kedua apa pegangan secara terperinci, kita kena tengok muka surat yang sebelum ni lah, 89, 90 sampai kepada 91. Tengok di situ pula. Sebagai contohnya, ia dijadikan dalil oleh golongan 2 untuk keharusan menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak. Ini golongan 2 berpegang itu. Menghadap pun boleh, membelakangi pun boleh, di tempat terbuka pun boleh, di tempat tertutup pun boleh. Semua, dalam semua keadaan boleh. Buang air besar pun boleh, buang air kecil pun boleh. Ini golongan yang kedua. Tengok muka surat 89. 89 tengok. Perlu kena belek-belek lah. Kena rajin sikit lah, buka belakang tengok pula. Sebab nak ringkas kan, kita tak mahu ulang sebut nombor 2 saja. Golongan 2, cuba tengok muka surat 89, nombor 2 tu, menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak diharuskan. Sama ada di tanah lapang, maksud tanah lapang ini kawasan terbuka lah, atau di dalam bangunan dan binaan khusus. Inilah pendapat yang dinukilkan daripada Aisyah, Urwah bin Az-Zubair, Rabi'ah Ar-Ra'i dan Daud Az-Zahiri. Inilah tokoh-tokoh besar. Antara hadis yang menjadi pegangan mereka ialah 2 hadis berikut. Satu hadis Jabir bin Abdullah. Ini hadis nombor 8. Nanti yang Nabi Khalid bin Asal, ini pegangannya, ini riwayat daripada Aisyah. Itulah. Itu golongan 2. Golongan 3 pun jadikan hadis Ibnu Umar tu sebagai pegangan mereka juga. Golongan 3 tu siapa? Cuba tengok. Golongan 3, muka surat 90. Muka surat 90. Golongan 3, menghadap dan membelakangi kiblat. Kedua-duanya tidak diharuskan di tanah lapang atau di kawasan terbuka, tetapi kedua-duanya diharuskan di dalam bangunan atau di dalam tempat tertutup seperti tandas. Ini golongan ketiga. Yang tak boleh tu kalau di tempat terbuka. Kalau tempat tertutup tak apa. Buktinya Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tu, di atas rumah tu dia ada dinding sedikit. Bukan kata betul-betul datar, rata begitu, tidak. Kalau rata bergolek jatuhlah daripada atas tu. Dia mesti ada sedikit, dan dia macam menghadap tu dinding. Sebab itulah dalam fiqh dia bincang pula dinding itu setinggi mana paling kurang. Ada yang mengatakan 1 hasta, ada yang mengatakan 2 hasta, macam-macam pendapat itu. Sebabnya dia melihat kepada rumah Nabi itu, dinding dia tepi itu setinggi mana. Daripada situ, bagaimanapun dia ada dinding, bukan rata betul-betul, rata betul-betul. Tidak. Ini bahagian rumah, atas rumah di negara-negara Arab ataupun di bandar-bandar kita sekarang ni kan, dia flat, rata begitu. Tidak macam bumbung kita kebanyakannya begini kan, begini. Sebab kita selalu dapat hujan. Negeri-negeri macam mereka yang panas itu, musim panas, musim sejuk, dia atas itu rata. Rata tujuannya kalau musim panas untuk tidur malam-malam, tidur berbumbungkan langit lah. Itu negeri-negeri panas, berbumbungkan langit. Dan kalau tak ada langsung tepi ni penyekat dia, kalau orang jatuh boleh jatuh lah bawah. Bayangkan kalau 2 tingkat tu tak apa lagi, kalau 5 tingkat macam mana? Mati. Jadi tujuannya nak sejuk lah di musim panas. Kalau musim sejuk pula mereka naik ke atas. Inilah di zaman Rasulullah SAW, rumah pun dia ada tingkat atas, ada loteng, kita panggil loteng. Atas sekali,
Dia kata musim sejuk untuk berjemur. Nak dapat kepanasan tu dia buka baju, jemur. Musim sejuk. Begitu cara. Itu tujuannya ada rumah macam tu. Kemudian mereka tak terima banyak sangat hujan. Jadi sehingga nak jadi air tu meresap masuk bertitik pula dalam rumah, dia tak timbul sebab hujan tu tidak macam kita, tempat kita. Itulah suasana. Dan umumnya rumah-rumah pada masa tu dia ada 2 tingkat. Mana tingkat bawah, tingkat atas masih lagi bumbung, atas lagi tu baru rata. Di atas itulah tempat buang air kecil. Yang kata buang air maksudnya buang air kecil. Dia adalah saluran dia tu untuk turun ke bawah. Itu. Kalau nak buang air besar, dia tidak buang atas rumah macam tu. Dia pergi jauh, cari tempat di tanah lapang. Pada masa tu banyak tanah kosong. Begitu cara Rasulullah SAW sendiri dan keluarga dia pun buat begitu. Dia ada sedia di atas bumbung dia yang rata tu, walaupun ada tepi dia tu adalah penyekatnya sedikit, itu tempat buang air kecil. Cuma mereka kata walaupun tidak sabit ada buang air besar di peringkat atas itu, tapi bila air kecil boleh, dengan sendirinya mereka pakai kias lah situ, dengan sendirinya air besar pun boleh juga lah. Cuma tidak sesuai itu dari segi kemudahan lah. Dari segi kemudahan mungkin jadi bau kuat sangat. Kemudian tanah pun terbuka pun masih banyak. Biasanya orang pergi keluar lah. Dan orang perempuan umumnya tak keluar pada waktu siang buang air. Dia keluar pada waktu malam saja. Buang air besar lah. Kalau air kecil dia atas tu saja. Buang air besar dia akan keluar ke padang. Waktu malam mereka boleh atur sebenarnya. Apabila dilatih, diajar, dia boleh malam saja dia berasa nak buang air. Tengah hari tidak. Kalau air besar kan biasanya dalam satu hari itu kita 1 kali saja umumnya. Jadi boleh diatur. Apalagi makanan mereka bukan jenis makanan macam kita sekarang ni, dengan keknya, dengan pastry-nya, dengan itu ini yang menyebabkan jadi kita jadi cirit, dan jadi kena pergi ke tempat buang air. Dia tak ada. Kalau kita baca dalam hadis-hadis ni, kita akan nampak gambaran najis orang masa tu pun kita nampak. Sebab apa? Dia faktor makanan dia tu. Faktor makanan dia tu. Sebab itu dibenarkan ada hukum istinja dengan batu. Hukum istinja dengan batu tu bukan untuk semua najis. Kalau najis yang beleceh sampai ke paha bukan boleh. Maaflah kita sebut yang kotor kan, tapi gitulah syaratnya yang keras. Nak keras ni makanan dia bukan pada makanan. Bila makanan itu makanan yang tidak menyebabkan kita sakit perut, dia boleh diatur sebenarnya. Itulah yang berlaku di zaman Nabi SAW. Orang perempuan malam dia keluar. Orang lelaki tidak ada ketetapan begitulah. Orang lelaki tidak ada ketetapan begitu. Tapi biasanya mereka pergi malam juga untuk menemani isteri dia, anak dia dan lain-lain lagi, ibu dia, kakak dia kan pergi untuk itulah, untuk menemani mereka pergi buang air. Dan dalam masyarakat yang terlalu kurang air, mereka cukup jimat dalam penggunaan air, sehingga dalam hadis-hadis disebutkan lelaki yang suka guna air itu lelaki pondan. Lelaki pondan dia sebut, menunjukkan ia lebih diutamakan untuk perempuan air, penggunaan air, walaupun untuk buang air besar, air besar untuk perempuan. Air kecil pun begitu juga. Apalagi dari segi perempuan itu kan anggota dia tu berbeza dengan lelaki, kemaluan dia tu, jadi lebih memerlukan air. Zaman Nabi SAW, Nabi SAW suruh sahabat-sahabat dia mengutamakan orang-orang perempuan dalam penggunaan air yang terhad dan sedikit itu. Lelaki pula lebih diutamakan menggunakan batu atau bahan-bahan yang keras sebagai alat untuk beristinja. Itu pada ketika susahlah
Setelah dapat air banyak, memanglah penggunaan air itu lebih diutamakan walaupun untuk lelaki. Tapi dalam keadaan kesusahan, dia ada ajar kita macam mana cara kena utamakan orang perempuan dalam masalah penggunaan air. Golongan 3, golongan 4, itu kena baca, tengok. Tengoklah. Semua boleh pegang dengan hadis Ibnu Umar itu. Ramai banyak golongan. Kalau golongan 9, 10 misalnya, yang mengatakan ini makruh tahrimi saja, atau makruh tanzihi sahaja, atau ini isaah sahaja hukumnya. Isaah maknanya hukum tidak elok, tapi tak sampai kepada peringkat makruh tahrimi. Kalau makruh tahrimi sudah dekat benar dengan haram, cuma tak masuk haram lagi, tapi dekat benar dengan haram. Isaah atas sedikit. Jadi bagi mereka yang mengatakan membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat itu hukumnya sama ada makruh tanzihi atau makruh tahrimi atau isaah, hadis Ibnu Umar ni juga dia pakai. Sebab apa? Kalau benda tu haram, tentu Nabi tak buat. Nabi tak buat benda haram. Yang dia buat itu paling tinggi makruh. Itu pun kepada dia tidak makruh. Kalau kita buat benda makruh kan tak dapat pahala, cuma tidak berdosa. Tapi kepada Nabi SAW, ini satu kaedah yang perlu kita ingat, dia dapat pahala juga walaupun dia buat benda makruh. Misalnya kalau menghadap kiblat itu makruh. Sebab apa? Sebab ada hadis yang melarang. Ada dia buat pula. Yang dia larang tu menghadap kiblat atau belakangi kiblat, dia sendiri buat. Ini menunjukkan larangan itu bukan memberi makna haram. Kalau larangan itu haram, macam mana dia buat? Nabi SAW tak akan buat benda haram. Kalau dia buat, itu menunjukkan ini tidak sampai ke peringkat haram. Ikutlah kamu nak kata makruh tahrimi ke, makruh tanzihi ke, ataupun isaah ke, ikutlah. Tapi tak sampai ke peringkat haram. Sebab dia sendiri buat. Walaupun kita kata itu khusus dengan dia, khusus dengan dia pun dia tak akan buat benda haram. Minum arak misalnya, adakah khusus dengan dia? Tidak haram, tetap haram, dan dia tak pernah buat. Berzina misalnya, tak pernah berlaku, walaupun secara tidak sedar, secara tidak sengaja, tak pernah. Sehingga kita boleh yakin, boleh kata dengan putus terus bahawa kalau haram, Nabi sama sekali dia tidak buat. Itulah maksud maksum, terpeliharanya seseorang Nabi. Maksudnya ia tidak akan terbuat benda yang haram. Kalau ada juga buat, misalnya di sini sekarang dia membelakangi kiblat, atau dalam hadis yang lain menghadap kiblat, menunjukkan benda itu tidak haram. Jadi kalau tidak haram, apa makna dia larang pula? Sebab itulah lahirnya hukum di tengah tu. Lahirlah hukum makruh. Makruh tu pula yang dikata oleh kerana mengambil kira juga hadis Abu Ayyub yang lain-lain yang begitu kuat itu, dia katalah makruh tahrimi. Dia letak beratlah makruh tahrimi. Makruh tahrimi tidak haram lagi, jadi Nabi boleh buat lagi. Yang lain pula kata takkan benda ni Nabi buat sampai ke peringkat makruh tahrimi. Dia angkat sikit isaah. Yang lain pula kata yang lagi benda ni tidak seberat mana. Itulah sebab jadi perbezaan pendapat dalam masalah ni. Puncanya ialah hadis-hadis. Jadi kita boleh tahulah sebenarnya perbezaan pendapat ni antara punca utamanya ialah perbezaan hadis-hadis. Hadis-hadis tu saling bertentangan. Yang ni menunjukkan nampak macam tak boleh, yang ni pula menunjukkan boleh. Yang boleh tu setakat mana? Adakah harus secara mutlak, atau ada juga tak elok dia yang kita panggil makruh, atau macam mana? Di situ jadi beza pendapat. Dan benda-benda macam ni ada kalanya kerana ayat Quran yang tidak terang, tapi yang banyak berlakunya puncanya kerana hadis itu bertentangan. Kenapa berlaku begini? Kalau kita perhatikan dari sudut hikmat, memang hikmat Allah SWT. Memang Allah nak dah begitu,
supaya kita fikir. Kenapa? Menarik perhatian kita. Kenapa larang? Mana ada sesuatu lah Kaabah tu. Bukan dia seperti bangunan-bangunan biasa. Ada sesuatu. Nak menarik perhatian kita ke situ. Dalam keadaan kita boleh memilih, boleh kita atur, sebaik-baiknya tidaklah. Tapi dalam keadaan tak ada pilihan, misalnya di tempat kita nak beli rumah bukan main susah kan. Tiba-tiba rumah tu tandasnya menghadap pada kiblat, tak jadi beli kerana semata-mata kerana itu. Sedangkan banyak kemudahan-kemudahan lain untuk kita. Sepatutnya kita pakailah pendapat yang mengatakan boleh, atau paling tinggi pun kalau kata tak elok pun makruh saja. Kalau kata haram, mana kita tiap-tiap hari duduk buat benda haram lah. Di situ dia ada kesan tu. Dia ada kesan. Jangan kita ingat main-main. Hukum ni kepada orang Islam, katakanlah orang Hanafi, kurang laku tu kalau rumah macam tu. Kalau buat juga, maju dia buat juga rumah macam tu, kurang laku. Kalau dalam masyarakat Hanafi, dia cuba mengelak. Orang Syafi'i ku tak apa, sebab dia di tempat tertutup dalam rumah tu. Yang tak boleh tu tempat terbuka. Dia faham gitu. Hadis Ibnu Umar adalah dalil untuk tempat tertutup. Tertutup tu tak semestinya tutup sampai ke atas itu, tutup depan, belakang. Macam kita tutup dengan daun-daun pun sudah cukup. Apalagi kalau dengan dinding batu, lagilah. Bagi mereka tak apa. Tapi bagi orang Hanafi, dia akan terjejas penjualan rumah-rumah macam tu. Jadi pemaju akan mengambil kira. Dia akan mengambil kira. Dalam masyarakat yang tak kisah, tak apalah. Macam orang Syafi'i, dia boleh selesa. Sebab pendapat dia termasuk dalam golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga mengatakan tak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di tempat terbuka. Kalau di tempat tertutup, tak apa. Tak ada makruh. Haram pun tak ada. Makruh pun tak ada. Haruslah. Harus. Jadi dia kata Nabi buat tu sebab harus, bukan kerana benda makruh. Tak. Yang kita kata tadi, yang makruh, ada yang berpendapat makruh. Dia kata Nabi buat benda makruh pun dia dapat pahala juga, bukan seperti kita. Sebab dia buat itu untuk menyatakan hukum kepada umat dia. Di samping ada pula larangan dia. Kalau tak ada larangan, dia buat saja, itu harus. Mungkin boleh jadi sunnah kalau dia selalu buat. Kalau dia jangan-jangan buat, sekadar menunjukkan harus. Tapi sekarang ni sudah ada pertentangan tu hadis tu. Bila ada, di situlah ada khilaf. Jadi benda-benda ni kepada orang yang belajar hadis sangat penting diperhatikan. Dan barulah kita tengok macam mana kebijaksanaan ulama kita dalam menarik kepada kita ni yang makan. Kalau kita ibaratkan imam-imam, tokoh-tokoh besar itu sebagai syekh lah, tukang masuk. Kita ni yang makan. Pilihlah, suka hati kita lah. Pilihlah yang mana kita rasa selesa, sesuai dengan kita. Tetapi apabila di sesuatu tempat tu dia sudah umum, terikat dengan sesuatu mazhab, dia ada kesan. Misalnya sebagai contoh, kalau di tempat kita ni orang jual di pasar basah lah, orang jual ketan, udang, sotong dan sebagainya, laku, dapat buat kekayaan. Tapi kalau dalam masyarakat Hanafi tak laku. Yang tak beli tu orang Islam juga, tak laku. Dia bagi percuma lah. Telur penyu, telur penyu bagi percuma. Kalau tempat kita mahal, sotong bagi percuma sebab dia haram makan. Jadi dia memberi kesan kepada ekonomi, memberi kesan kepada budaya, memberi kesan semua. Ini fiqh. Jangan kita ingat dia ni sesuatu yang asing. Dah, memang berkait rapat dengan orang panggil sosio budaya, masyarakat, sosio ekonomi sesuatu tempat. Memang dia memberi kesan. Kalau kita dalam, sebab itulah cuba perhatikan benda ni, cuba perhatikan. Kalau kita perhatikan mazhab Syafi'i ni di mana, negeri mana,
yang banyak, lebih popular dipakai. Kawasan laut, sekelilingnya laut, macam Malaysia, pulau. Macam pulau lah kita kan, sekelilingnya laut. Ataupun kalau di tempat Hanafi, umumnya Hanafi, kalau di pinggir-pinggir macam Kerala, Kerala itu Syafi'i, padahal India. Sebab apa? Tepi laut. Bila tepi laut nak makan ni, manusia fikir makan ni besar. Kita susah. Ada benda tak boleh makan sebab haram. Dia akan ada orang bagi cerita, kamu rugi macam tu, pakai cara macam ni, baru senang. Kamu nak berniaga pun senang, boleh jual ketan tanpa ada rasa ragu-ragu, takut-takut. Tak ada. Halal. Buat kekayaan yang halal, orang makan pun sedap, suka. Jadi benda tu boleh meluas. Tapi kalau cuba tengok mazhab Hanafi, kalau di atas bahagian tengah yang jauh daripada laut, yang mana kalau kita duduk situ nak berjumpa ikan laut ni bulan-bulan tak jumpa. Situ Hanafi kuat. Situ Hanafi kuat. Kalau bangsa-bangsa yang makan binatang-binatang ni tak kisah sangat, semua makan, asalnya latar belakang masyarakat itu dia Maliki. Situ cuba tengok di Afrika, rimau pun makan, macam-macam binatang makan, dia tak kira. Di sana dia lebih mudah diterima. Sebab kalau kita bawa yang payah, susah nak terima. Jadi dia keadaan masyarakat tu, negeri tu sendiri, salah satu faktor yang menentukan kenapa sesuatu mazhab itu, sesuatu aliran fahaman itu diterima sebenarnya. Dia bukan secara kebetulan begitu saja, tidak. Jadi masing-masing ulama yang bawa Islam tu, dia fikir dah apa yang menarik, apa yang menarik. Kalau menakutkan, meliarkan orang daripada Islam, kadang tu saja dia tak mahu masuk Islam, tak patut tu kita bawa macam tu. Tak patut. Sebab Nabi kata basyiru wala tunaffiru. Kamu timbulkan rasa gemar, suka orang, jangan meliarkan orang. Yassiru wala tu'assiru, kamu permudahkan, jangan buat payah, jangan menimbulkan kesukaran dalam masyarakat. Jadi inilah yang menjadi asas-asas kepada ulama-ulama dalam membawa ajaran Islam di mana-mana. Kalau kita perhati, ada kebenaran. Tetapi saya pernah duduk di Karachi. Karachi ni tepi laut juga, tepi laut. Tapi makanan-makanan macam tu orang luar lah. Sotong, ketan, macam-macam ni, seafood apa semua ni, orang luar. Orang dalam ada makan. Jadi peniaga-peniaga dia terjejas banyak. Dia tak jual lah. Dia tak jual. Setengah-setengah tu takut orang kata jual benda haram. Siapa nak makan? Jadi dedahkan orang kepada benda haram. Jadi dia pakai percuma pada kita, ambil lah, nak ambil. Begitu. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi misalnya, udang itu dia tidak anggap sebagai haram, sebagai makruh. Setengahnya kata makruh tahrimi, dekat dengan haram. Dan untuk meringankan benda tu, dia sebut ikan udang, dia sebut ikan. Sotong, cuba tengok, cattle fish tu ada juga, nak meringankan. Tapi sotong tak boleh ringan, dia tetap haram. Udang ada. Dia sebut, kalau kita bahasa Melayu kita, udang ikan. Nak suruh ringan, sebab ikan boleh. Jadi kalau tak sebut langsung ikan tu, jadi boleh kalau kita kata udang ni nak masuk dalam takrif ikan tu apa, tak boleh. Tapi dia nak meringankan, dia buat begitu. Dalam fatwa mereka pun sebenarnya udang itu makruh. Bagaimanapun dia jadi terjejas sebenarnya. Orang jadi serba salah, teragak-agak nak jual, rugilah. Dan masyarakat pun sudah terbiasa dengan cara begitu kan. Dia rasa tak lalu lah, rasa jejek, apa ni orang kata, tak ada selera. Mungkin setengah-setengah tu tengok orang makan pun dah nak mutah. Jadi macam mana nak jual, macam mana nak makan? Itulah susah.
Sebab tu dari segi kemajuan, kalau kita tengoklah, kalau kita kaji lah, kemajuan makanan pun lebih maju tempat kita. Kenapa? Sebab kita makan nasi. Nasi ni dia sesuai banyak lauk. Lauk apa ni kita kata, kalau sayur air pun boleh nasi. Sayur air boleh. Kemudian udang, ketam apa, dia sesuai banyak dengan nasi. Bukan daging saja. Tapi cuba tengok, kalau orang makan roti, sesuai? Tak sesuai. Banyak lauk tak sesuai. Jadi dari segi kemajuan pemakanan, makanan ini lebih maju tempat kita. Sebab itu kalau kita pergi luar negara ke, kita tengok makanan dia tak berubah. 50 tahun dulu sekarang benda tu, tak ada benda baru. Tapi kalau tempat kita jangan maju sangat. Nah, tempat lain ni dia maju, kita mengarah dia buat begitu gini, maju dari segitu. Tapi dari segi makanan tak maju. Oh, kita berapa banyak. Sebab terutama ada musim Ramadan. Itulah musim nak menguji macam-macam kuih baru. Nak perkenalkan kuih baru. Kalau lauk pun banyak sesuai dengan nasi, berbeza dengan roti. Jadi mereka tu makan roti pula asasnya. Jadi roti kalau nak cicah dengan sayur air tak sesuai, dia mesti kena pekat. Sebab tu dia buat mesti ada, dia panggil gravy. Yang pekat tu baru sesuai nak cicah. Kalau tak sesuai, itu benda je rahsia. Jadi dia sebenarnya hukum dia ada kaitan selera masyarakat, kemajuan dalam bidang-bidang tertentu, dia ada kaitan juga dengan mazhab. Jangan kita ingat main-main. Kesan dia besar sebenarnya kepada masyarakat. Jadi supaya kita tidak terikat sangat, itulah yang pentingnya kita buka. Sebab kita ni keperluan tidak sama. Keadaan kita pun berubah. Kalau di sini tak kisahlah kita tak dapat benda tu, tapi di tempat lain kita akan terpaksa guna benda tu. Sebab tu kita kena terbuka. Macam kita kata rumah tadi, dekat dengan tempat kerja kita, misalnya kalau dalam suasana kita di KL, di bandar-bandar macam ni, yang orang fikir tempat kerja murah, dekat dengan keperluan asas, itu yang diutamakan. Tapi kalau orang mengambil kira benda tak diharap, tak ada pasal aku nak beli rumah tiap-tiap hari aku dapat dosa. Setiap kali buang air aku berdosa. Cuba fikir macam mana. Tapi nasib baiklah umum masyarakat kita ni tidak Hanafi. Cuba kalau Hanafi, dia akan terjerat. Tapi dengan cara macam tu, pemaju pun dia akan fikirlah. Dia akan jaga benda-benda macam tu. Itu kebaikan dia. Misalnya kita kata kita nak guna kapsul dan sebagainya yang menggunakan gelatin itu. Jadi oleh kerana orang Islam ni tak mahu gelatin yang haram itu, dia akan ada lah reka gelatin yang halal pula. Itu kebaikan. Tapi kalau daripada awal lagi tak kisah, tak akan ada kemajuan tu nak cari gelatin yang halal. Dia ada baik buruk dia, ada lebih ada kurang sesuatu pendapat itu. Kesannya kepada masyarakat memang ada. Itulah yang perlu kita teliti kepada orang yang belajar hadis. Dia ambil kira kesannya kepada masyarakat, untung ruginya kepada masyarakat. Dia tak kira dari segi dalil saja. Bahkan memang ulama-ulama mujtahidin pun kalau kita perhatikan di sini, dia tak kira dari segi hadis itu paling tinggi kedudukannya, paling sahih saja. Dia ambil kira benda-benda lain. Jadi kita pun sepatutnya begitu. Kenapa kita nak beku dengan satu cara saja? Imam-imam tu tak terikat. Cuma ada ketikanya dia utamakan, ada ketikanya tidak. Macam ni, berapa ramai yang tidak utamakan hadis Abu Ayyub, walaupun ia adalah yang paling sesuai. Semua tengok, semua sedar, semua tahu. Ini menunjukkan mereka mengambil kira realiti sebenarnya. Dan itulah yang kita kena ambil kira. Jangan kira dalil saja. Dalil ni paling kuat saja. Jangan kira begitu. Terutama orang biasa, dia orang awam, apalah dia tahu kekuatan ataupun kelemahan dalil-dalil tu? Kita tak tahu apa. Apabila kita bawa ke sesuatu pendapat, dia meninggalkan kesan pada mereka. Setengah-setengah tu merugikan mereka.
Kita kena fikir benda-benda macam tu. Jangan fikir kita Hanafi, jadi Hanafi kena utamakan yang ini saja. Tak kira ada untung rugi. Tak boleh macam tu. Dia kena ambil kira. Barulah seorang yang alim, kita kata imam, yang bersimpati, yang fikir masalah orang lain. Tidak fikir dia saja, tidak fikir hujah saja, dalil saja, tapi fikir keadaan yang sebenarnya, apa akan jadi kepada masyarakat. Dia kena fikir gitu. C. Ya, kita kembali semula kepada nota ni 94 C. Hadis Jabir, iaitu hadis ke-8 di dalam Jami' Tirmizi. Ini hadis ke-8 yang akan datang muka surat 96. Itu yang dimaksudkan dengan hadis Jabir. Hadis Jabir ada dalam Tirmizi ni pun ada. Hadis Jabir, iaitu hadis 8 di dalam Jami' Tirmizi. Golongan 2 menjadikannya sebagai salah satu dalil untuk keharusan menghadap kiblat dan membelakanginya secara mutlak. Golongan 3 juga menjadikannya sebagai dalil untuk keharusan menghadap kiblat di dalam bangunan dan tandas sahaja. Jadi ada 2 golongan yang pegang dengan dalil ini. Hadis nombor 8 ini ada 2 golongan. Golongan 2 menjadikannya sebagai salah satu dalil untuk keharusan menghadap kiblat dan membelakangi secara mutlak. Tak kira di mana, di tempat terbuka ke tertutup, buang air besar ke air kecil, tak kira, semua boleh. Itu golongan yang kedua. Kena rujuk semula kepada muka surat tadi. Tengok situ siapa golongan yang kedua. Jadi kalau kita baca hadis itu, baca sikit hadis itu, kita baca terjemahan dia saja, muka surat 97. Kita tengok hadis. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, kata beliau, Nabi SAW, tengok teks di atas itu, Nabi SAW telah melarang kami daripada menghadap kiblat semasa membuang air kecil. Akan tetapi setahun sebelum kewafatan baginda, saya melihat baginda menghadap kiblat semasa membuang air. Dia tak sebut di tempat tertutup ke, di tempat berdinding ke, di tanah lapang ke, dia tak sebut, ataupun dalam tandas, dia tak sebut, umum. Tapi setahun sebelum kewafatan, maknanya ini akhir sangat ni. Kalau ada larangan itu, larangan dia akan golongan dipakai ini larangan yang dulu, itu sudah dimansuhkan oleh hadis ini. Sebab hadis ini kemudian, hadis ini menceritakan setahun sebelum Nabi SAW wafat. Setahun itu dekat, akhir itu. Jadi dalam masalah hukum ni kita kena pakai hadis yang lebih akhir, lebih lewat. Sebab ada kemungkinan ia memansuhkan yang dulu. Bila mansuh tak ada timbul masalah lah, walaupun nampak pertentangan itu kalau kita masih pakai. Kalau kita dah anggap dia mansuh, tak ada pertentangan. Itu golongan yang kedua pakai hadis ni. Golongan yang ketiga pun pakai juga. Dia tengok di mana, walaupun dia tak sebut di mana. Kalau kita tengok dalam sejarah, rumah Nabi itu dia ada dinding juga di atas, maknanya yang berdinding di dalam kawasan tempat tertentu, bukan secara mutlak. Mana tak ada dinding pun di tempat terbuka, bukan begitu. Kita faham daripada suasana rumah Rasulullah SAW sendiri. Walaupun dalam hadis Jabir ni tak ada sebut. Tentu tempat macam tu yang Rasulullah SAW buang air itu. Sebab dia tak sebut tempat terbuka. Bila tak sebut tempat terbuka, kita akan pakai di tempat yang tertutup lah. Sebab biasanya Nabi SAW ni di tempat tertutup, dan dia menganjurkan orang pun kalau buang air di tempat tertutup yang jauh daripada pandangan orang. Cuma bagi golongan yang kata kita tak mahu pakai yang ini, sebab hadis ini dia kata setakat mana ketinggiannya, kedudukan, mana boleh nak lawan dengan hadis Abu Ayyub tu. Kalau kita kata nak mansuh pun, tidak semesti yang kemudian itu boleh memansuhkan yang dahulu. Kena tengok pula kedudukan dia, taraf dia tu. Dia bincang ikut tu pula.
Jadi masing-masing lah cara menilai tak sama. Jadi tak boleh kita anggap semata-mata hadis itu kemudian ia terus boleh memasukkan mana-mana hadis yang bercanggah dengannya. Tak boleh. Dia kena ada syarat-syarat juga. Jadi kami nampak hadis ini, hadis Jabir ini, walaupun zahirnya menampakkan begitu, ia kemudian, tapi kami nampak ia tak cukup syarat. Tak cukup syarat untuk memasukkan hadis Abu Ayyub. Dengan sebab itu kami tak mau pakai. Dia ada alasan. Bagi orang yang nak pakai, dia kata Nabi sendiri tengok. Itu tak apalah, itu kita akan bincangkan nanti, tak sampai lagi kepada hadis itu. di hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain, ia dijadikan dalil oleh golongan 2 untuk keharusan menghadap dan membelakangi kiblat secara mutlak. Ia juga dijadikan dalil oleh golongan 3 yang mengharuskan menghadap dan membelakangi kiblat di dalam bangunan atau di dalam tempat tertutup seperti tandas. Ini hadis Aisyah. Hadis Aisyah ni tak ada dalam Tirmizi. Tak ada dalam Tirmizi. Tapi saya telah kemukakan sebelum ini. Kita boleh tengok di sini. Ini pada muka surat 89. Dalam nota 80. Dalam Sunan Tirmizi atau Jami' Tirmizi tak ada. Ini juga yang dijadikan dalil. Cuba kita tengok 89 bawah tu B. Khalid bin As-Sal meriwayatkan, katanya jadi ceritanya anak Aisyah. Inilah hadis ini. Cuba kita ambil terjemahannya pada muka surat 89 90 tu. Iraq bin Malik meriwayat daripada Aisyah bahawa perkara yang sama pernah disebut di hadapan Nabi SAW. Baginda SAW lantas bertanya, apakah mereka telah sampai berbuat begitu? Sampai ambil berat sangat ni, jadi susah. Tak mau langsung dah menghadap kiblat, menganggap salah, takut. Adakah sudah sampai begitu? Kemudian bersabda kepada kata Aisyah. Selepas dia kata begitu, dia kata, engkau pusingkan tempat dudukku, yang ini di dalam tandas, biar ia menghadap kiblat. Sebab Nabi SAW nak menghilangkan sikap melampau, takut sangat itu, sampai tak mahu dah menghadap kiblat. Sedangkan Nabi SAW sekadar nak tanam rasa hormat kepada salah satu syiar Allah, iaitu Kaabah. Sekadar kita sedar, faham, cukup. Sampai masanya ubahlah, tak perlu dah sampai begitu. Tengok dia suruh ubah. Jadi ubah tandas ni pada masa tu, tandas bukan macam tandas kita yang tak boleh diubah kan. Dia bata saja, batu bata ni kan letak. Jadi dia letak kaki atas itulah, boleh pusing. Itu saja. Jadi dia kata pusing. Jadi dia nak suruh orang ni tidak nak takut sangat sampai berasa tak boleh langsung dalam apa keadaan pun. Sedangkan maksud sebenarnya lain. Jadi maksud itu sudah tercapai. Bila sudah tercapai, bolehlah buat apa pun. Seperti Nabi SAW kata al-wudu' mimma massathun nar. Al-wudu' mimma massathun nar. Wudu' batal dengan sebab kita makan sesuatu yang dimasak dengan menggunakan api. Tak kira lah gulai kita masak nasi, itu semua kan gunakan api. Kalau kita ada wudu, batal air sembahyang. Jadi kena ambil wudu. Itu di satu peringkat. Ulama terima sebab hadis itu ada, hadis itu sah. Tapi kenapa kemudian ni kita tengok dalam mazhab-mazhab yang ada, dia tak pakai itu? Sebab dia kata itu dulu ada
masa tertentu, dalam satu jangka masa Nabi SAW nak tanam sesuatu ajaran dia, iaitu satu ajaran bersih, nak suruh orang bersih. Jadi salah satu cara nak bersih ialah wudu. Satu. Yang kedua, dia nak menarik perhatian kita kepada api neraka. Api. Sebab api yang ada di dunia ni pun puncanya daripada neraka. Dan api itu membakar. Cara mana nak memadamkan api? Dengan wudu. Api yang membawa kepada api neraka iaitu perbuatan jahat. Nak memadamkan, taubat. Jadi dia nak tanam benda tu. Setelah sudah tertanam benda tu, tak adalah, dia sendiri tadi makan kambing, dia dipanggang, lepas tu dia sembahyang tanpa berwudu. Sahabat-sahabat tadi, maknanya yang tadi sudah masuk. Itu dia, kadang-kadang Rasulullah buat dia ada maksud dia tersendiri. Bila maksud itu sudah tercapai, cukuplah. Sama juga di sini. Kepada setengah-setengah orang lah, tapi bukan semua ulama nampak begitu. Yang nampak dia kata begitu lah. Dia kata ini semua, walaupun hadis ni kurang kuat, tapi banyak contoh-contoh yang lain kita tengok Rasulullah buat gitu. Misalnya di satu peringkat ini, di sini pun saya sebut, nanti kita akan jumpa anjing. Semua anjing kena bunuh, dia suruh bunuh. Sahabat-sahabat bunuh anjing. Lepas tu dia kata jangan bunuh anjing hitam saja. Anjing hitam sajalah yang dibunuh. Lepas tu dia kata mali walil kilab. Ini yang saya bahas kemudian. Itu nanti kemudian ada dalam nota ini. Ini pada buka surat 101. Jadi kalau kita bincang itu, kita tengok mazhab tak sama. Nabi SAW kata mali walil kilab hiya ummatun minal umat. Kenapa aku nak sibuk-sibuk nak buru anjing? Ia satu umat, macam lalat, macam nyamuk, macam apa. Di sebalik dia menyusahkan kita, di sebalik tak ada faedah dia, kita nampak ada hikmah Allah SWT. Jadi biarkan. Tapi dia ada lagi hadis, kalau kena jilatan anjing, basuh 7 kali basuh. Salah satunya dengan tanah. Dan kalau orang pelihara anjing kurang amalannya tiap hari 2 qirah, takut tak mahu lagi. Lepas tu ada lagi hadis, dia kata tak perlu pula basuh 7 kali macam tu, 3 kali saja. Itu dipegang oleh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sekarang ni 3 kali. Tak perlu tanah-tanah pun. Salah satu daripada basuhan tu, air tanah tak perlu pun. Itu kemudian lagi. Imam Malik pegang yang kemudian lagi, Imam Bukhari, iaitu tak perlu semua. Tak perlu semua. Itu perkembangan. Sebab apa? Nabi SAW buat peringkat-peringkat, dia ada maksud lain. Bukan nak cerita najis anjing atau tidak najis, mughallas atau tidak mughallas. Bukan itu. Maksud lain kata dia. Tapi ada lah orang yang faham gitu, yang faham sebab najisnya berat, sebab gini-gini. Memang ada, tak nafi itu. Tapi adakah sebuah ulama faham gitu? Tidak. Kalau tidak, tak ada beza lah. Tak ada khilaf lah. Kan ada khilaf. Paling tinggi Imam Malik kata nak basuh lah. Itu amar ta'abudi. Dia kata macam tu. Tak perlu soal, tak perlu kata sebab najis dan Nabi basuh. Nabi suruh basuh. Itu. Kalau tak basuh pun tak apa, bukan najis sebenarnya. Tak najis. Pula sampai begitu. Jadi kata mereka, Nabi SAW sebenarnya nak kikis semangat ataupun pengaruh Yahudi daripada umat. Sebab orang Islam ni begitu terpengaruh dengan Yahudi. Yahudi menguasai politik pada masa itu dan ekonomi, terutamanya lingkungan Islam di Madinah. Bangsa yang maju, yang berjaya, penjajah, dia banyak meninggalkan pengaruh, bukan sahaja dari segi kejayaan dia, kegemilangan dia, yang buruk-buruk. Bangsa yang dijajah dia akan ikut. Mereka anggap kononnya itu semua
yang menyebabkan ni bangsa ni jadi maju. Padahal itu tak ada kena-mengena. Itu semua tak ada kena-mengena. Kalau dalam masyarakat kita Cina memang pelihara anjing macam Yahudi di Madinah. Kadang-kadang orang Melayu yang setengah-setengah tu sakit jiwa, dia rasa Cina ni kaya dengan sebab dia pelihara anjing, dengan sebab dia pakai seluar pendek. Apa kena-mengena? Itu tak ada kena-mengena dengan kemajuan sesuatu bangsa, kerana dia rajin, dia amanah, dia bersungguh, dia jimat cermat. Itulah yang menyebabkan dia maju. Bukan kerana dia pelihara anjing, dia pakai seluar pendek atau apa. Bukan kerana itu yang Nabi SAW nak kikis. Sebab orang-orang Arab pun yang masuk Islam rasa banyak terpengaruh dengan Yahudi. Itu sebenarnya dia nak kikis. Bila sudah tak ada dah rasa besar, rasa lebih kagum sangat kepada Yahudi, dah sudah faham kedudukan yang sebenar, tak perlu dah. Itu cara dia. Ini dari segi keluasan faham tentang agama masing-masing lah. Kita setuju, kita tak setuju, tak kisah. Tapi ramai orang yang setuju gitu. Antara yang berpendapat begitu ialah Syekhul Hind Maulana Mahmud Al-Hasan. Dia pendapat begitu. Cuba tengok dalam di Muqaddimah Jami' Tirmidzi, cetakan sana dia ada macam syarah sedikit di awal. Di situ dia sebut. Jadi perbezaan pendapat ulama ni perlu kita nilai. Perlu nilai. Apa macam ni? Habis itu hadis Abu Ayyub, kemudian kita pergi pula yang tulisan tebal itu, hadis Abu Ayyub dan hadis-hadis lain seumpamanya yang melarang menghadap kiblat dan membelakanginya secara mutlak diterjehkan oleh golongan satu. Golongan satu tengok semula siapa yang dimaksudkan dengan golongan satu, kerana beberapa alasan berikut. Jadi bagi orang yang menterjehkan hadis ini, dia ada alasan. Bukan tak ada alasan. Kalau kita kata ini pendapat ini golongan yang pertama ni terlalu keras, tak memikirkan realiti masyarakat. Di satu segi kita boleh kata begitu, tapi kita kena hormat mereka sebab mereka ada alasan sendiri. Saya sendiri misalnya, saya tak kurang setuju dengan yang pertama, tapi kita kena faham dia ada hujah dia, kena hormat. Tak apa-apa, tak apa. Cuma nanti kita tengok hujah dia, kalau kita nilai berdasarkan kaedah kuat. Dengan sebab itu kita kena hormat. Kita tak setuju, tak apa. Kita ada nilai-nilai lain untuk menterjihkan yang lain, teruskan. Tapi jangan memperlekeh. Jangan kata ini sebab ni jadi mundur ke apa. Tak boleh. Dari satu segi bagus juga dengan keras begitu, sebab maju orang kafir pun kalau nak buat bangunan dia akan fikir kita kena jaga ni sensitif, orang tak mau beli nanti rumah-rumah kita buat. Jadi dia terpaksa jaga. Bila dia jaga dengan sendirinya terpelihara. Syiar Islam tu nama orang Islam jaga syiar. Dia fikir dalam keadaan buang air pun dia jaga agama. Bukan jaga agama dia makan minum saja. Jadi terpaksa orang lain tunduk ikut kita kehendak kita sebab kita pengguna. Tapi bagi pihak lain dia kata untuk apa benda dikhilaf, kita nak tegas sangat, keras sangat, untuk apa? Mula sebenarnya bila kita pergi sampai ke sini kan, jadi terbuka lah. Tak ada nak kata ke siapa-siapa. Masing-masing fikirlah sendiri. Ini golongan satu kerana beberapa alasan berikut. Satu, tidak ada khilaf di kalangan ulama hadis tentang hadis Abu Ayyub adalah yang paling sahih dalam masalah ini. Kalau dia tanya kita ada khilaf tentang hadis ini paling sahih, kita terpaksa jawab ada. Tak ada khilaf. Memang semua timur hadis Abu Ayyub adalah yang paling sahih. Jadi kalau kita terjehkan yang paling sahih, apa salahnya? Nak kata salah tu jauh.
Bahkan dari satu segi ada nilai, ada nilai. Sebab yang sahih dengan tidak sahih beza. Yang lebih sahih dengan kurang sahih beza. Tidak ada hadis lain yang dapat menandinginya dari sudut keelokan dan ketinggian sanadnya. Tak ada yang boleh lawan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, hadis Abu Ayyub layak dijadikan asas dan kaedah umum dalam masalah ini. Dia apabila hadis ada banyak, hadis yang mana yang patut kita jadikan asas dan dasar dalam sesuatu masalah? Kata mereka, oleh kerana hadis ini paling kuat, ia sepatutnya kita jadikan asas. Yang lain itu kita kena leburkan, takwilkan biar sesuai dengannya. Jangan kita hancurkan dia biar sesuai dengan yang lemah. Itu tak patut. Itu pendapat dia lah. Seperti baru ni saya sudah sebutkan, di kalangan ulama ni dia ada mazhab ni, dia ada sebut dalam masalah ni hadis ini kita jadikan asas. Dalam masalah ni pula hadis ini asas. Kadang-kadang semua sama. Kadang-kadang satu mazhab kata hadis ini kita jadikan asas, mazhab lain kata hadis lain jadi asas. Ada juga. Sementara hadis-hadis yang bertentangan dengannya hanyalah merupakan peristiwa-peristiwa khusus atau dipanggil al-waqi'at al-juz'iyah, atau dalam istilah lain disebut waqi'atu hal la umuma laha. Waqi'atu hal la umuma laha, ini istilah dalam kitab usul fiqh ataupun dalam qawaid fiqh, dia guna istilah ni. Ataupun dia termasuk dalam al-waqi'at al-juz'iyah, tak boleh kita jadikan asas. Yang tidak layak dijadikan asas dan kaedah umum, ia sebaliknya perlu ditakwil dengan takwilan yang sesuai. Dia kata begitulah. Yang ketiga, hadis Abu Ayyub merupakan hadis qauli. Ini orang panggil wujuh tarjih. Sebab hadis itu diterjihkan. Apa sebab? Diutamakan, dilebihkan daripada hadis lain. Apa sebab? Ini antara alasan ataupun sebab yang diambil kira oleh ulama. Hadis qauli, hadis lain yang bertentangannya pula dengannya pula adalah hadis fi'li. Tengok yang Jabir tengok Nabi buat, itu Nabi buat, bukan Nabi kata. Ibnu Umar tengok Nabi buat, bukan Nabi kata. Yang kata Aisyah tu, hadis Aisyah Nabi kata tu pusing, hadis itu tidak sahih. Mereka kata begitu pula, tak sahih. Tak boleh kamu nak buat asas, nak buat kaedah umum. Nak kaedah umum dia mesti kena kukuh, kuat, baru boleh kita jadikan asas. Yang ketiga hadis itu, para ulama usul sependapat tentang hadis qauli, hadis berupa ucapan Nabi SAW. Ucapan Nabi macam hadis Abu Ayyub, la tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha. Itu dia katakan, itulah hadis qauli. Adapun hadis 8, hadis ke-9 dalam Tirmizi, itu semuanya hadis fi'li. Bila hadis fi'li bertembung, bercanggah, berlawan dengan hadis qauli, mengikut kaedah usulnya perlu diutamakan hadis qauli. Itu sebab mereka menterjihkan hadis Abu Ayyub. Golongan yang pertama tu, itulah alasannya. Yang keempat, hadis Abu Ayyub merupakan hadis muharrim. Ini mengikut kaedah usul. Sebab kita belajar hadis itu pun jangan tinggal usul, jangan tinggal qawaid fiqh, mesti kena pakai itu semua. Itu sangat besar maknanya dalam dunia ilmu. Itu sangat penting. Tak boleh dinafikan kepentingannya, mesti kita ambil kira. Jadi kaedah-kaedah itu. Hadis muharrim ialah hadis yang bersifat mengharamkan sesuatu. Kita nak tahu macam mana haram. Abu Ayyub tu sampai begitu sekali, dia mengelak diri kan,
dalam hadis 7 yang kita sudah baca dah, dia mengelak diri. Susah hati dia bila pergi ke Syam. Macam mana ni, tandas-tandas semuanya menghadap kiblat. Susah hati. Kalau lah benda ni makruh gitu saja, kenapa dia sampai begitu? Menunjukkan haram lah. Dia faham larangan Nabi itu haram. Hadis-hadis lain yang bertentangannya pula adalah mubih. Mubih ialah hadis yang bersifat mengharuskan sesuatu. Jadi macam hadis Ibnu Umar, hadis Jabir mengharuskan menghadap atau membelakangi kiblat. Itulah yang difahami oleh ulama. Para ulama usul juga berpendapat bahawa apabila hadis muharrim bertentangan dengan hadis mubih, maka hadis muharrimlah yang perlu diutamakan, yang diterjihkan dalam keadaan itu. Sekarang ni sudah bertembung, sudah berlawanan. Kita nak terjih yang mana? Sebab nak kata mansuh tak boleh. Tengok dulu boleh terjih ke tidak. Sekarang ni boleh terjih. Boleh terjih. Yang kelima, hadis Abu Ayyub jelas dan diketahui sebabnya. Dalam istilahnya dipanggil ma'lumus sabab. Ma'lumus sabab. Hadis-hadis lain yang bertentangan dengannya pula tidak jelas dan tidak diketahui sebabnya. Justru ia mengandungi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan seperti akan disebutkan nanti. Misalnya dah Nabi macam perasan ada orang naik, dia pusing. Yang pergi tengok ni, dia tengok pusing tu menghadap kiblat. Padahal pusing tu nak melindungi diri daripada pandangan dia. Itu ada kemungkinan itu. Dia bukan tengok terus lama tengok Nabi. Takkanlah macam tu nak tengok orang buat. Apalagi Nabi SAW. Orang biasa pun orang tak tengok macam tu lama-lama. Jadi ada kemungkinan itu. Yang keenam, hadis Abu Ayyub meletakkan kiblat, yakni Kaabah, sebagai syiar Allah yang perlu dimuliakan. Kerananya ia lebih sesuai dengan kehendak Al-Quran. Al-Quran melalui beberapa ayatnya begitu ketara mementingkan soal menghormati dan memuliakan syiar-syiar Allah. Jadi hadis ni kita kena utamakan yang mana lebih dekat dengan Quran, lebih sesuai. Itu salah satu wajah tarjih. Sebab untuk kita tarjihkan sesuatu hadis, kita dapati hadis Abu Ayyub lebih menghormati, memuliakan syiar Allah. Syiar Allah yang sangat besar. Setiap orang Islam di mana-mana pun hidup ni sembahyang menghadap kiblat itu. Takkan tak ada nilai. Takkan tak ada nilai. Dia macam kita mengejek, tapi kita kalau tak ada niat begitu tak apa. Dari satu segi lah nampak macam kita mengejek. Kita mempermain-mainkan syiar Allah itu. Apabila kita menghadapkan punggung kita ataupun kemaluan kita kepadanya, seolah-olahnya begitulah. Lihat saja sebagai contohnya firman Allah berikut, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bermaksud demikianlah, yakni ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar Allah, yakni syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya. Jadi orang yang jaga syiar-syiar Allah ni sebenarnya orang yang bertakwa. Sebab itu dia ambil berat, dia ambil tahu benda ni. Dia tidak sama. Walaupun dalam keadaan terdesak kita boleh tidak menghadap kiblat, tapi dalam keadaan biasa kita boleh pilih, ada ikhtiar kita. Kan kita kena menghadap kiblat. Rumah tu kita boleh buat, kita boleh rancang. Bukan dia tiba-tiba begitu. Biarlah ada kesedaran dalam masyarakat ni, biar dia tahu apa nilai kiblat itu. Kedudukan Kaabah sebagai salah satu syiar Allah yang teristimewa adalah suatu perkara yang disepakati, tak ada khilaf. Kaabah tidak ada siapa pun mempertikaikannya. Salah satu cara kita menghormati dan memuliakan kiblat ialah dengan tidak menghadap dan membelakanginya ketika membuang air, tetapi kita menghadapnya ketika bersembahyang. Itu yang sesuai. Kalau tidak bersembahyang nampak serupa dengan buang air, itu nampak tak sesuai. Sebab orang Islam ni
budi bahasa dia, pemikiran dia, jiwa dia sangat halus, mengambil kira benda-benda yang seni macam tu. Barulah dia lahir seorang manusia yang seni, seorang manusia yang simpati, seorang manusia yang macam-macam lah, ada sifat-sifat yang baik. Apabila banyak amalan-amalan dia tu menjurus ke situ, menyuburkannya. Tapi kalau tak ada amalan dalam hidup ni menyuburkannya, macam mana nak timbul? Macam orang-orang seni katalah, dengan kita belajar muzik, jiwa kita jadi seni. Itu pendapat dia. Bagi kita orang Islam, dengan menjaga syiar Allah, mengambil kira segala-galanya agama Allah, itu dia akan melembutkan hati kita. Itulah akan menjadikan kita manusia seni. Kita kata begitu. Dia kata nak menimbulkan seni, lukis gambar perempuan yang telanjang. Itu pendapat dia lah. Adakah kita orang Islam begitu? Orang Islam jaga benda-benda ni lah. Tapi kalau kita buat tak kisah, macam tak ada apa pun benda ni, tak terfikir, tak pernah belajar pun, macam mana nak ada kesedaran tu? Sekarang ni kita nak jadi engineer, nak jadi arkitek, kita lah peranan kita lah tu. Sebagaimana sudah, sebanyak mana dah berubah daripada cross, salib itu kepada syiar ataupun lambang-lambang yang dekat kepada Islam. Itu sudah ada usaha-usaha tu di mana-mana. Baguslah ada kesedaran tu. Jadi bawa kita kepada satu budaya, kepada satu tamadun yang berbeza daripada orang lain. Itulah sepatutnya. Kepandaian, kemahiran yang ada pada kita tu, biar ada semangat ataupun jiwa, ruh Islam. Jangan kosong daripada ruh Islam. Tak kira lah kita siapa pun, ada fikir tu, baru akan berubah masyarakat Islam. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, hadis Abu Ayyub disokong oleh sekian banyak hadis daripada sahabat-sahabat yang lain. Sebagai contohnya ialah hadis Salman Al-Farisi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sendiri. Lihat bab beristinja dengan batu, nanti akan datang. Ada hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain di dalam kitab masing-masing. Kedua-duanya bertaraf sahih. Selain itu terdapat ramai lagi sahabat yang meriwayatkan hadis yang semakna dengannya. Ia dapat dilihat di dalam kitab Majma'uz Zawaid misalnya. Boleh tengok situ yang menyokong hadis Abu Ayyub. Jadi hadis Abu Ayyub ni banyak penyokongnya. Sokongan tu banyak. Dan hadis-hadis yang menyokongnya juga kuat-kuat. Jadi wajarlah kita utamakan. Kita ni begini masalahnya dalam masyarakat ni, kita kena tolak masyarakat ni kepada Islam. Nak nanti dia tu bergerak kepada Islam, kadang-kadang susah juga. Kena tolak. Biar dia jadi terpaksa. Itu cara. Misalnya kalau gelatin yang haram orang tak beli, tak buatlah dia. Dia akan buat yang halal lah, yang kita nak. Sebab kita ada kuasa juga, kuasa pengguna. Kita boleh pilih. Dalam keadaan macam ni, secara tidak langsung kita buatkan orang kafir tu fikir, kenapa orang Islam ni ambil berat sangat benda-benda begini? Oh, rupanya dia ada ni halal haram ni. Apa halal haram? Barulah dia nak tahu. Dia akan nampak lah keindahan Islam tu, kelebihan Islam tu. Tapi kalau kita tak buat apa, ikut yang dia buat semua, elok semua, tak ada nak baiki apa, tak ada nak komen apa, dia akan nampak kita ni satu bangsa yang tidak bertamadun, tak tahu apa pun, tunggu dia saja. Tapi kalau kita begini sikap kita, begini, dia nampak kita ada nilai. Dia nampak kita ni umat yang bertamadun. Apabila kita bagi alasan kita, dia pun menengung juga. Dia fikir betul juga dia. Betul juga. Itu cara kita nak tarik orang-orang yang bukan Islam tu kepada Islam secara tidak langsung. Itu cara. Sanad sebahagian daripadanya meskipun tidak sahih dan dipertikaikan oleh ulama hadis, namun ia dapat dikemukakan sebagai syawahid yang sedikit sebanyak dapat menyokong dan menguatkan lagi hadis Abu Ayyub yang dijadikan sebagai asas itu. Nombor 8. Jadi banyak wujuh, orang kata wujuh tarjih,
Sebab-sebab untuk diterjihkan hadis Abu Ayyub itu banyak. Tengok Imam Tirmizi letak dalam bab utama dia, nombor 1. Bab 7 barulah sebut pendapat yang berbeza daripada yang itu. Maknanya dia secara tidak langsung terima yang itu paling utama, ada nilainya. Hadis Abu Ayyub juga disokong oleh qiyas di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Abi Daud, Musnad Abi Ya'la dan lain-lain. Terdapat satu hadis marfu' lagi sahih yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Begini adanya: man tafala tijahal qiblah jaa yaumal qiyamah wa tafluhu baina 'ainayhi wa man akala min hadhihi al-baqlah al-khabithah fala yaqrabanna masjidana. Bermaksud sesiapa meludah ke arah kiblat, dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan ludahnya berada di antara dua matanya, bertempel di situ depan, di antara dua matanya di hari kiamat nanti. Jadi orang-orang yang tengok boleh tahu, oh ini fashion meludah dalam masjid ni, meludah ke arah kiblat, ke arah kiblat dalam hadis disebut. Dan sesiapa makan sayur yang busuk ini, yakni bawang putih, janganlah sekali-kali ia menghampiri masjid kita. Kalau meludah ke arah kiblat pun dilarang dan diancam sebegitu rupa. Membuang air lebih-lebih lagi lah terlarang. Cuba kita tengok. Ludah tu bukan najis. Ludah tu, air ludah bukan najis. Macam tu Nabi kata. Macam mana meludah sekejap, sekali ludah. Ni lama duduk ni, menghadap kiblat, macam duduk sembahyang kan lama. Jadi itulah. Jadi dari segi kiasnya lebih sesuai, dia ni lebih kuat. Sebab kalau kita kira ludah tu pun dia tak bagi dah, sebab menandakan tidak hormat. Sebab kalau kita ludah depan orang kan, depan orang kita ludah, apa perasaan dia? Dia merasa kita tak hormat dia, kita hina dia. Begitulah juga ni, kita buang air lagi lama. Nabi SAW tentu dia ajar yang terbaik. Kalau kita kata benda ni tak sampai ke peringkat teruk sangat, itu adab, termasuk dalam adab Islam yang perlu dijaga, termasuk dalam adab. Dan semua tahu bawang putih itu halal kan, tapi Nabi kata begini sebab dia ajar yang lebih baik, adab. Makan bawang putih ni teruk sangat. Maksud bawang putih sini yang mentah. Sebab ada dalam hadis yang lain, apabila dimatikan, matikan itu maksudnya dimasak, lain, tak apa, hukumnya lain. Mentah. Tapi saya rasa lah jauh lebih berat lagi durian nak banding dengan bawang putih ni. Apa sebab? Sebab bila sendawa kan, bila sembahyang tu, kenapa dia larang pergi ke masjid? Padahal dia ajak orang pergi ke masjid, suruh pergi bersembahyang jemaah. Dalam keadaan ini dia tak bagi. Kenapa? Sebab bila bersembahyang sendawa, orang sebelah tu tahan perasaan dia, tak bernafas, tak muntah, jadi ganggu dia, hilang khusyuk dia. Maksudnya pengajaran Islamnya apa? Kita nak masuk dalam masyarakat, kena jaga masyarakat, kena jaga orang sebelah kita, jangan kira kita saja. Itu contohnya sebagai syiarnya dalam sembahyang. Tapi yang dimaksudkan bukan sembahyang saja. Kita duduk tempat ramai ni sembahyang saja? Tidak, banyak lagi tempat lain, kena jaga. Itu maksudnya. Sebab itulah yang Nabi SAW suruh mandi. Kalau mengikut mazhab Zahiri, seminggu sekali wajib kena mandi. Kalau tidak berdosa, hari Jumaat mesti kena mandi. Sebab apa? Nak jagalah. Sebab nak pergi jemaat tu kan ramai orang, lebih ramai lagi daripada sembahyang biasa ni. Kalau busuk masing-masing tu, macam mana nak khusyuk? Artinya masuk dalam masyarakat jangan mengganggu, tetapi sebaliknya menyenangkan orang-orang di sekeliling, menggembirakan orang. Sebab itu disuruh pakai air wangi, pakai baju baru. Apa sebab? Itu semua adab ni.
Walaupun kita kata tak sampai ke peringkat itu sangat nak berat sangat, tapi adab Islam itu ada kesannya yang tersendiri. Ada kesannya yang tersendiri. Dan kalau kita bawa benda ni sampai keluar masjid jauh lagi, kita nampak Islam ni dia sangat jaga punya masyarakat, orang-orang sekeliling. Jadi nak jaga orang sekeliling ni bukan dengan bau buah durian ataupun bau ini saja, banyak lagi yang lain-lain. Semuanya kena jaga. Itulah yang dikehendaki sebenarnya. Kalau kita nak kata ruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah masuk dalam masyarakat dengan menjaga masyarakat, ambil kira masyarakat. Itu sebenarnya, bukan menjauhkan diri daripada masyarakat, tidak. Masuk dalam masyarakat di samping jaga masyarakat itu, jaga orang ramai. Itulah kalau kita tengok dalam ajaran Nabi, mana-mana pun nampak itu, nampak. Jadi itulah rasanya kita banyak dah baca. Untuk malam ini sekadar itu pun rasanya cukup. Sebab yang seterusnya nota itu bincangkan tentang tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang mengandungi hadis yang berlawanan dengan hadis tadi. Imam Tirmizi biasa dibuat begitu. Satu tajuk menyokong mana-mana mazhab, tajuk lain pula menyokong yang lain pula. Dia nak cerita masing-masing ulama ni sebenarnya jadi berbeza pendapat kerana ada hadis. Bukan sewenang-wenang ikut fikiran, tidak. Masing-masing ada hadis. Dan kita dapat manfaat daripada semua itu, dapat mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya jika kita dapat membaca, belajar dan menilainya dengan sebaik mungkin. Kita akan dapat banyak sangat faedah untuk menjadi satu umat yang berbudaya tinggi dan bertamadun. Nampak sangat macam mana Nabi SAW ajar untuk menuju ke arah itu. Hanya setakat itulah rasanya untuk malam ini. Dan kita akan sambung yang ini insya-Allah pada minggu-minggu akan datang. Setakat itulah, wallahu a'lam. Ada apa-apa kemuskilan atau nak tukuk tambah ke? Mungkin saya tak terlintas. Mungkin kalau ada itu boleh tambah lagi. Semasa tulis ni. Dah puas hati sangat lah. Detail dah juga tu dah. Banyak dah detail dah. Ya, boleh. Kalau tak ada kita setakat itulah. Nanti pagi besok di sini juga ke? Di sini, di sini pagi besok. Besok pagi Mishkat. Mishkat di sini insya-Allah. Pukul 10 ya, pukul 10 insya-Allah. Jadi untuk itu setakat itulah. Wallahu a'lam.